Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para tabi'in, para muslimin muslimat yang berada pada jalan mereka, dan mudah-mudahan tuan-tuan semua kita, semua umat Islam berada pada jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada bulan Rabiul Awal, yang selalu kita sebut sebagai bulan Maulidur Rasul. Insya-Allah minggu depan 12 Rabiul Awal, yang biasa kita menyambut Rabiul Awal tu, bulan Maulidur Rasul, dengan kita memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadakan pelbagai program ceramah, kuliah, forum dan sebagainya tuan-tuan. Cuma Pak Rakan masih saya dapat lagi kan. Tu dah tahun kedua dah saya dapat rakan, saya dapat tandingan spanduk dan sebagainya. Apa jua yang kita lakukan tuan-tuan, selain sibukan adalah untuk menandakan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia bukan bulan Rabiul Awal saja sebenarnya kan, tapi sememangnya setiap hari kita ingat Nabi. Dalam solat kita dah menyebut salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ingatan kita kepada Rasulullah ya sentiasa ada, sentiasa dan setiap hari kita ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu untuk menunjukkan tanda kecintaan tuan-tuan dan menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah, kita mengenali Rasulullah. Walaupun kita tidak hidup sezaman dengan Nabi, Rasulullah dah meninggalkan kita lebih 1400 tahun dahulu, tetapi dengan mengenali Nabi, biodata Nabi, sejarah kehidupan Nabi, sepanjang 63 Nabi hidup ya, kita membaca kembali sirah dan sejarahnya, menyegarkan kembali ingatan kita dan pengetahuan kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah dari sudut biodata saya sebut tadi, susuk badan Nabi, ketinggian Nabi, macam mana rambut Nabi dan sebagainya. Bila kita tahu perkara-perkara tersebut tuan-tuan, maka kita akan kenal dan menambahkan lagi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita sambung minggu tu lagi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minggu lepas kita cakap tentang menyisir rambut Nabi kan. Bagaimana Rasulullah menyisir rambutnya, dan ia merupakan salah satu sunnah yang kita amalkan. Menyisir rambut. Rasulullah sentiasa menyikat rambutnya atau menyisir rambutnya, sama ada berselang waktu ataupun berselang hari. Dan Rasulullah bila menyisir rambutnya pun Rasulullah minyak rambut, makin minyak rambut. Minyak rambut. Kita ada bicara juga sebelum tu, Rasulullah ada berapa kaedah rambut Nabi tu, antaranya Nabi membelah rambutnya, belah dua rambut, nyisir rambut dibelah dua, dan Nabi menyisir rambutnya menggunakan tangan kanan dan sisir dulu sebelah kanan. Bila kita nyisir rambut ya, maka sisir sebelah kanan dulu, untuk mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pagi tu tuan-tuan, kita masuk bab uban Nabi. Uban biasa kan, makin kita berumur tu makin banyak menggali perubahan pada rambut kita daripada hitam kepada warna putih. Kebiasaannya semakin berumur, makin banyaklah perubahan rambut tersebut. Termasuklah kepada Rasulullah tuan-tuan, sehingga kan para sahabat tahu berapa gig uban pada kepala Nabi. Berapa helai rambut yang berwarna putih pada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tahap dia
para sahabat tahu dan mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bangkali uban kita pun kita sengitung lah. Terlampau banyak gila. Tapi ada je orang sik beruban kan, walaupun dia dah berumur sik nampak gila ubannya. Dah berumur, dah makin umur tapi sik nampak ubannya. Masih lagi segak dan sebagainya. Sama juga kita negara Rasulullah tuan-tuan. Berapa banyak ubannya pada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ma jaa fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melihat tentang hadis-hadis yang menerangkan gambaran dan maklumat tentang uban yang berada di kepala Nabi dan pada janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa riwayat tuan-tuan, uban di kepala Rasulullah tu si banyak sebenarnya. Kita gambarkan sebelum tu disebut bahawa rambut Nabi tu lebat kan. Rambut Nabi lebat. Manakala ubannya disebut dalam satu hadis tuan-tuan, an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik hal hadaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lam yablugh zalik innama kana syaiban fi sudghai walakin Abu Bakrin khadaba lil khinai wal katam. Diriwayatkan daripada Qatadah tu seorang tabi'in yang sempat bertemu Rasulullah tapi sempat bertemu dengan para sahabat Rasulullah. Sebabnya diriwayatkan daripada Qatadah, beliau berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu an. Qatadah tu tanya kepada Anas bin Malik. Kita dah sebut juga sebelum tu tuan-tuan, Anas bin Malik tu merupakan orang yang rapat dengan Rasulullah. Cuma beza umurnya Rasulullah sangat jauh. Bila Nabi hijrah ke Madinah, Anas tu masih kecil, masih berumur dalam bangkali 10 ke 12 tahun macam 10 tahun macam nilah. Dan bila Rasulullah wafat, Anas berumur 20 tahun. Rasulullah wafat umur 63 tahun, Anas masih berumur belia lagi. Tapi Rasulullah tu wafat Anas tu rapat dengan Nabi sebabnya berkhidmat dengan Nabi. Dia berkhidmat dengan Nabi, diserahkan oleh ibunya kepada Rasulullah untuk berkhidmat secara sukarela dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebut juga sebelum tu umur Anas tu panjang kan, sebagaimana didoakan oleh Rasulullah, umur Anas tu sampai 100 tahun. 3 benda akan Nabi doakan kepadanya: banyak hartanya, banyak anaknya, dan panjang umurnya. Dan ketiga-tiga berlaku kepada Anas bin Malik. Sebabnya para tabi'in sempat banyak menemui Anas bin Malik. Dia tanya, Qatadah tanya kepada Anas bin Malik, adakah Rasulullah mewarnakan rambutnya, iaitu menginaikan rambutnya? Dia nanya, pernah si Rasulullah menginaikan rambutnya? Maka jawab Anas apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak begitu banyak beruban sehingga perlu mewarnakan ataupun menginaikan rambutnya. Uban baginda hanya pada di kedua-dua pelipisnya, iaitu pada rambut yang tubuh pada bahagian kepala di antara dahi dengan telinga. Dan baginda akan tetapi Abu Bakar sememangnya pernah mencelup rambutnya dengan inai dan khatam, sejenis rumput. Hadis tu madah, Anas madah, uban Nabi si banyak. Dia bandingkan uban Nabi dengan uban Abu Bakar, maka lebih banyak uban Abu Bakar As-Siddiq. Lebih banyak Abu Bakar As-Siddiq, sehingga Abu Bakar As-Siddiq mencelup ataupun menginaikan rambutnya dengan inai ataupun khatam. Dan Anas tu bukan menafikan Rasulullah pernah mencelup rambutnya. Rasulullah pernah menginaikan ubannya. Cuma dalam toknya madahnya mengumpamakan bahawa Rasulullah tu ubannya si banyak. Dan Rasulullah pernah juga menginaikan ataupun mencelupkan rambutnya, tetapi tidaklah sentiasa dan hanya sedikit sahaja. Sebab dalam hadis lain Anas pun madah, tidak menafikan Rasulullah pernah mencelup ataupun pernah menginaikan rambutnya.
Ha? Nak madah bahawa uban Rasulullah si banyak sebenarnya, si banyak. Dan bilangannya berapa tuan-tuan? Ada berapa keadaan disebut oleh para sahabat, berapa helai uban pada rambut Rasulullah. Tok pun hadis daripada Anas bin Malik. An Anas radhiyallahu an qal ma adattu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihyatihi illa 14 sya'ratan bayda. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu an, beliau berkata, aku membilang uban pada rambut dan janggut Rasulullah. Nak madah rapatnya, sentiasanya Anas tu berdamping dengan Rasulullah, sehingga akannya boleh dapat nangga berapa igik uban pada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang madah, aku membilang uban pada rambut dan janggut baginda, dan aku tidak mendapati selain 14 urat rambut putih sahaja. Lebih kurang 14 igik, 14 helai rambut yang berwarna putih pada janggut dan pada rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Si banyak. Maknanya banyak hitam daripada putih. Kalau 14 igik aja si nampak sebenarnya, gila kan, 14 igik, 14 helai si nampak. Sedangkan rambut Rasulullah ya, kita sebut Rasulullah ya, rambutnya ikal mayang dan lebat, hanya penuh rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada ketikanya tuan-tuan, ketika Rasulullah memakai minyak rambut di kepalanya, tidak nampak uban tersebut. Si nampak uban tersebut. Sebab satu hadis diriwayatkan daripada Jabir bin Samurah. Jabir tu salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Bila Nabi hijrah ke Madinah, bila Nabi wafat, Nabi meninggal, Jabir tu pindah ke Kufah, ke Iraq. Dan Jabir meninggal pada tahun 76 Hijrah. Diriwayatkan daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu an, beliau ditanya tentang uban Rasulullah. Maka beliau berkata, jika baginda meminyaki rambutnya, tidak kelihatan uban pada rambutnya. Namun jika baginda tidak menggunakan minyak, tidak meminyakinya, maka kelihatan sedikit uban pada rambut baginda. Jabir tak nak madah bahawa bila Nabi makin minyak rambut, si nampak ubannya, disebabkan oleh minyak rambut dia barangkali kan. Disebabkan oleh faktor menggunakan minyak rambut, si nampak ubannya. Tapi Rasulullah si makin minyak rambut, maka nampak kelihatanlah sedikit uban pada rambutnya. Tapi nyesik menafikan yang dikatakan oleh Anas tadi, uban Nabi ada 14. Tapi dalam satu hadis lain juga tuan-tuan, disebut bukan 14. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Tu anak kepada Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Yang ada apa? Innama kana syaibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 sya'ratan bayda. 20 ada 20 katanya. Sesungguhnya uban Rasulullah lebih kurang 20 urat rambut yang berwarna putih. Sedangkan Anas tadi madah 14. Tapi Abdullah bin Umar madah 20 uban pada rambut baginda. Kalau kita bandingkan dua hadis tu tuan-tuan, nya antara 14 dan 20. Hadis tu nya sikit bercanggah dengan hadis sebelum tu yang madah 14 saja, sebab penceritaan oleh para sahabat tu pada masa dan pada masa yang berlainan. Bukan tarikh yang sama, bukan masa yang sama. Dan uban tu nya bersifat boleh datang boleh pergi kan. Bahkan ni boleh tercabut dan sebagainya. Sedangkan Anas padik madah 14 sikit uban, tapi Abdullah bin Umar madah 20. So masa sidaknya nangga Rasulullah ya, ada ubannya masa yang berbeza, bukan tarikh yang sama, bukan masa yang sama. Maka memungkinkan jumlah uban itu memang berbeza ataupun agakkan saja, bukan kiraan tepat. Bukan kiraan yang menyelak satu-satu uban pada Rasulullah, tapi diagak-agak oleh para sahabat.
Dan kalaupun memang di antara keduanya tuan-tuan, antara 14-20 ya, maknanya barangkali jumlahnya sama disebabkan oleh faktor masa tadi kan, barangkali bertambah ataupun berkurang. Mungkin telahan ataupun kiraan sahabat yang bernama Anas tadi 14 IG aja ya, kiraan kita madah agak-agaknya aja, tapi yang barangkali yang lebih tepat, yang lebih terperinci lebih daripada 20. 20. Kita sedang anggap selebih daripada hadis lain menyebut lebih 20 IG uban pada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ada dua hadis lah, antara 14 hingga 20. Paling banyak pun uban Rasulullah 20 helai. Kita ingat Rasulullah tuan-tuan berada di Madinah kan, bila Nabi pindah di Madinah pada umur 53 tahun kan, dan Nabi wafat pada umur 63 tahun. So 10 tahun Nabi berada di Madinah. Pada usia tersebut tuan-tuan, lebih kurang 60 tahun ya, dah umur macam ni ya, uban di janggut dan di rambut Nabi sampai 20 IG. Sampai 20 IG. Bila umur 60 tahun tu ubannya si banyak, ubannya si banyaknya nampak segak kan, nampak segak, nampak tegap, nampak susuk tubuh badan Nabi sihat dan tidak imamah usia. Nampak masih tegak. Dan faktor kesihatan ya, selain daripada memang takdir Allah Subhanahu wa taala, atas jagaan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita lihat faktor Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga kesihatan kan. Kita nanggap Nabi makan macam ni kan. Nabi kalau kita madah Nabi tu disebut sebelum tu kan, perut Nabi melebihi daripada dadanya, bahkannya selari kan. Maknanya perut Nabi si boroi lah. Nak nyebut bahawa memang Nabi jaga makan. Nabi tidak berlebihan dalam makan sebenarnya ya kan. Dan Nabi makan benda-benda yang sihat. Antara kesukaan Nabi tamar, kurma, buah labu, antara yang Rasulullah suka makan dan sebagainya tuan-tuan. So gaya hidupnya sihat ya, insya-Allah menjadi ikutan kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dan sebagainya tuan-tuan. Dan kalau kita sebut punca uban Rasulullah sebab apa tuan-tuan? Memang Tok Nabi sebut dalam satu hadis dia diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia nyebut Rasulullah meriwayatkan satu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Abu Bakar radhiyallahu an pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku melihat engkau telah beruban." Abu Bakar As-Siddiq pun perasan Nabi beruban, tapi uban Nabi tadi kita sebut sampai 20 helai. Tapi nampak beruban 20 helai yang dilihat oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka Rasulullah sebut apa? Surah-surah ini yang telah menjadikan aku beruban, iaitu surah apa? Surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Musalat, Amma Yatasa'alun, iaitu surah An-Naba, dan surah At-Takwir. Surah Hud, Waqi'ah, Mursalat, An-Naba dan surah At-Takwir. Kita boleh buka 5 surah ya tuan-tuan. Kena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut surah-surah tu yang menyebabkan Nabi beruban, menimbulkan rambut putih pada berubah rambut hitam jadi warna putih yang lebih kurang 20 helai ya. Maksud hadis tu tuan-tuan kena dibaca dengan betul kan, mau difahami dengan betul. Maksud hadis ini ialah baginda sallallahu alaihi wasallam merenung tentang kehebatan surah-surah tersebut, yang mana tuan-tuan kalau kita baca surah-surah tu, ia banyak menceritakan tentang hari kiamat.
kegemparan pada hari kiamat, balasan-balasan bagi orang yang melakukan maksiat dan dosa, apa yang berlaku pada hari kiamat, keruntuhan ataupun kemusnahan alam tu, yang bila dimusnahkan alam tu umpamanya kelkatu yang berterbangan kan. Maknanya surah-surah tu ia menceritakan tentang hari kiamat, tentang balasan kepada umat-umat terdahulu dan sebagainya, tuan-tuan, yang kalau kita baca tentang sesuatu yang menggerunkan kita, tuan-tuan, yang menginsafkan kita, maka menambahkan kebimbangan pada diri kita nak. Yang akan menambah kebimbangan ataupun ketakutan ataupun kita sebut sebagai keinsafan kepada kita. Sebab bila disebut bahawa Rasulullah telah beruban disebabkan membaca surah-surah ini, maka baginda sallallahu alaihi wasallam merenung tentang kehebatan surah-surah tu yang berceritakan tentang hari kiamat, tentang balasan-balasan kepada umat-umat terdahulu yang ditimpa kepada umat-umat terdahulu, menambahkan kebimbangan baginda kepada umatnya. Bimbang, takut umat Rasulullah akan mengalami nasib yang sama sebagaimana yang berlaku kepada umat-umat terdahulu yang diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang mereka lakukan. Baginda khawatir nasib yang sama akan menimpa umat-umatnya, yang menyebabkan sedikit kebimbangan kepada Rasulullah. Ia bukan bimbang pada dirinya sendiri kan. Rasulullah memang bersifat maksum, bersifat terpelihara daripada dosa, tapi kebimbangannya kepada umatnya, orang-orang yang di bawah Rasulullah, sahabatnya, termasuklah kita kan, tuan-tuan, yang kebimbangan Rasulullah menyebabkan maka rambut baginda beruban sebelum tiba masanya. Tapi ubannya si banyak tu lah kan, 20 helai aja, paling banyak pun 20 helai. Sebab ia pun biasa berlaku pada kita kan. Orang yang jenis banyak stres ataupun bimbang, bingung, ia akan menyebabkan faktor-faktor fizikalnya berubah, termasuklah barangkali beruban kan. Kalau boleh kita nanggal surah 5 surah yang saya sebut tadi, surah Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, An-Naba dan At-Takwir, yang menceritakan tentang balasan Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu, termasuklah tentang hari kiamat dan sebagainya, tuan-tuan. Semoga itu boleh menjadi keinsafan kepada kita kan. Sebenarnya memang banyak ayat Al-Quran yang cerita tentang hari kiamat. Ia perlu sentiasa diceritakan supaya menjadi keinsafan kepada kita, yang benda yang Allah cerita dulu tapi ia akan berlaku kelak kan. Memang akan berlaku kehancuran dunia, yang mana malaikat akan meniup sangkakala. Sangkakala pertama akan menghancurkan alam semesta tu, sangkakala kedua akan menghidupkan kembali manusia untuk diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita membaca surah-surah tersebut, tuan-tuan, mudah-mudahan ia akan makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyebabkan kita makin bertambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila Nabi baca surah-surah, ya tuan-tuan, kekuatan jiwa Nabi itu tetap menjadikan Nabi tenang. Walaupun Nabi membaca surah-surah yang menggurunkan itu, tetap menjadikan Rasulullah tenang, dan uban Nabi tadi kita madah kelihatannya hanya sedikit sahaja, lebih kurang 20 helai pun paling banyak. Bahkan ubannya juga sebenarnya menyalahkan kehebatan wajah baginda sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Dalam hadis lain pun disebut, Abu Juhaifah nyebut juga, Rasulullah bertanya kepada Nabi, setidaknya rambut Nabi beruban, lalu Nabi sebut surah Hud dan surah-surah sepertinya telah menyebabkan aku beruban. Kerana membaca surah tersebut yang maksudnya memberi gambaran tentang hari kiamat, balasan kepada umat terdahulu dan sebagainya, tuan-tuan. Kemudian uban Nabi warna apa? Adakah berwarna putih? Memang sedang rasanya akhirnya uban tu warna putih lah kan. Asal rambut warna hitam, lawannya warna putih kalanya beruban. Tapi warna putih sih juga nak.
Orang putih sih semua rambutnya hitam. Ya, ada warna asal yang punah, warna lain selain pada warna hitam. Orang putih. Namanya orang putih. Kan orang putih, negeri orang putih. Kan rambutnya kadang ada hitam, warna lain kan, warna keperangan dan sebagainya. Tapi orang Arab sama kita, warna hitam rambut. Termasuk Rasulullah, warna hitam rambut Rasulullah. Ada satu riwayat tuan-tuan, riwayat daripada Abu Rimsah At-Taimi, riwayatkan daripada kabilah Taim Rabab radhiyallahu an, menceritakan, aku datang menemui Rasulullah dengan membawa anak lelakiku. Apabila kami tiba, aku tunjukkan wajah baginda kepada anakku, lalu aku berkata kepada anakku sebaik aku melihat Rasulullah, inilah Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu Rasulullah memakai 2 helai kain berwarna hijau, kain sarungnya dan selendangnya yang berwarna hijau. Dan yang ada rambut Rasulullah telah kelihatan uban berwarna kemerahan. Tafsiran kepada hadis tu tuan-tuan, yang nyebut bahawa yang ada uban Rasulullah ya, diceritakan rambut Nabi ya, ada uban, kelihatan uban yang berwarna merah. Menceritakan uban yang Nabi warna merah. Sebab saya sebut tadi, Rasulullah pernah menginaikan ubannya. Pernah menginaikan ubannya. Sebab ya sahabat tu madahnya nangga uban Nabi warna kemerahan. Kan inai tu warna kemerahan kan. Warna merah kemerahan inai. Dan kita diharuskan, dibolehkan menggunakan inai. Inai yang berwarna ialah kemerah-merahannya dicelup dengan inai, ataupun disebut sebagai ada 2 nyemadah sama ada Rasulullah tak menggunakan inai pada ubannya, ataupun semula jadi rambut tersebut kerana hendak mula beruban, akan lepasnya hitam akan menjadi perang kemerahan, kemudian baru warna putih. Sahabat nangga tadi rambut uban Nabi berwarna kemerahan. Sama ada disebabkan olehnya menginaikan ataupun disebabkan perubahan daripada hitam kemerahan dan bawanya putih. Ada kan rambut uban kita sebelumnya putih daripada hitam ke putih, antara 2 ya, nya akan pudar warna hitamnya, nya akan jadi kemerahan, kemudian barulah bertukar warna jadi putih. Hadis tu juga tuan-tuan menyebut bahawa sahabat Nabi yang bawa anaknya kepada Rasulullah, menjadi kebiasaan tuan-tuan untuk para sahabat Rasulullah, para sahabat datang menemui Rasulullah dan membawa anak mereka untuk bertemu dengan Rasulullah, sama ada untuk didoakan oleh Rasulullah ataupun untuk memperkenalkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya mereka kenal kepada siapa nabi mereka, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menatap wajahnya dan sebagainya. Tapi ada seorang sahabat juga kan, yang hidup pada zaman Nabi tapi si pernah bertemu dengan Rasulullah, dan si berapa kali, ada berapa ketikanya nak bertemu Rasulullah tapi si dapat juga. Tapi Rasulullah kenal orangnya. Siapa? Seorang sahabat yang namanya, saya lupa dah, tak ingat deh. Seorang sahabat yang pernah Rasulullah sebut kepada Umar, cari orang tu dan mintanya doakan engkau. Allahu Akbar, saya lupa namanya. Kelihatan carinya. Seorang sahabat tu nya lantarannya berkhidmat kepada ibunya, kan, nya sahabat tu sangat taat kepada ibunya, sehingga tuan-tuan bila ibunya pergi haji, maka nya mendukung ibunya, kan, yang mbak ibunya. Sampai Nabi wafatnya sempat bertemu dengan Rasulullah. Tapi sidak Umar Al-Khattab sempat bertemu dengannya, sebagaimana dipesan oleh Nabi
untuk cari orang tu. Maka Umar bila musim haji ataupun orang bawa dagangan kafilah dan sebagainya, maka Umar cari orang tu. Dan Umar sampaikan pesan Nabi untuk supaya mendoakan Umar Al-Khattab. Boleh cari, saya ingat nama sahabat tersebut. Tadi ingat, saya lupa dah. Okey. Kemudian nak nyebut bahawa kisah tadi, hadis tadi menyebut bahawa para sahabat Rasulullah sering membawa anak-anak mereka bertemu Rasulullah untuk memperkenalkannya kepada Nabi dan tahu siapa Nabi mereka. Nya juga menjadi dalil kepada kita, tuan-tuan, untuk kita sentiasa membawa anak-anak kita kepada orang-orang soleh, orang-orang yang baik, kan, orang-orang yang para ulama dan menghadiri majlis ilmu dan sebagainya, supaya anak-anak yang kecil ini, anak-anak yang masih muda belia dan sebagainya, cinta kepada agama dan kecintaan mereka kepada orang-orang soleh, orang-orang baik itu menyerap pada jiwa mereka, dan mereka mencari orang-orang yang baik untuk dijadikan kawan, sahabat dan sebagainya, kan. Imam As-Suyuti pernah cerita bahawa ketika umurnya 5 tahun, bapaknya sering bawanya ke majlis-majlis ilmu, ke majlis ilmu dalam pengajian hadis Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama mutahaddis, ulama hadis. Dan sehingga kan, tuan-tuan, Imam As-Suyuti bilanya banyak menghadiri majlis ilmu yang dibawa oleh bapaknya, termasuklah majlis ilmu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang akhirnya memberi kesan kepada Imam As-Suyuti juga menjadi minat kepada hadis, dan Imam As-Suyuti menjadi orang hebat, ulama yang hebat pada zamannya, tuan-tuan. Kitab-kitabnya kekal sampai kini tu. Okey. Dan rambut uban Nabi tadi, tuan-tuan, di sini letaknya uban Rasulullah. Satu hadis daripada Simak bin Hab meriwayatkan, Jabir bin Samurah pernah ditanya, adakah di kepala Rasulullah terdapat uban? Maka Rasulullah menjawab, tidak terdapat uban di kepala Rasulullah kecuali beberapa urat sahaja di belahan rambut di tengah kepala Nabi. Kita sebut tadi Rasulullah style rambut Nabi itu dibelah dua. Dibelah dua, maka para sahabat madah uban Rasulullah di belahan rambut tengah kepala Nabi. Uban yang nampak di belahan rambut di tengah kepala Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah memakai minyak rambut, maka ubannya ditutup oleh minyak rambut sehingga tidak kelihatan oleh minyak rambut tersebut. Di sini letaknya uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang boleh kita ambil daripada hadis-hadis tu, tuan-tuan, tentang uban Rasulullah? Pertamanya kita boleh sebut bahawa berdasarkan hadis-hadis yang disebut tadi bahawa Nabi hanya mempunyai uban yang sedikit di kepala, uban iaitu sekitar 14 hingga 20 helai sahaja. Banyak aja uban Rasulullah atas kepalanya, 14 helai sehingga 20 helai sahaja uban di kepalanya. Dan disebut juga bahawa uban di kepala Rasulullah itu sedikit tadi, sehingga kalau Nabi menggunakan minyak rambut, maka ubannya nampak ketara sebab ditutup oleh minyak tersebut. Dan punca uban Rasulullah, Rasulullah sendiri sebutkan, kerana memikirkan kegemparan hari kiamat, membaca surah-surah yang kita sebut tadi, surah At-Takwir, surah Hud, surah An-Naba, membaca surah-surah yang memikirkan tentang kegemparan hari kiamat dan azab yang Allah timpakan kepada orang-orang yang melakukan maksiat dan dosa. Kebimbangan Rasulullah, kegerunan bila membaca ayat-ayat tersebut, kan, sehingga kan menjadi punca kepada adanya uban di kepala Rasulullah. Dan uban di kepala Nabi tadi pada belahan rambutnya dan juga disebut di pelipisnya. Dari sudut amalannya, tuan-tuan,
Saya lupa tadi ada satu hadis yang 36 yang menyebut tentang bahawa sebenarnya untuk uban tuan-tuan, maka makruh untuk dicabut. Makruh untuk dicabut uban. Biarnya je. Mun orang banyak gila uban ni nak cabut juga, tapi ada orang rajin cabut uban. Ubannya si banyak tapi dicabutnya uban tersebut. Kan? Tapi macam tu pengusi kita banyak dah ni cabut. Maknanya sibuk dicabut uban tersebut tuan-tuan. Nyasik macam kita madah bulu ketiak, bulu ari-ari, memang sunatnya dicukur, misai, dinipiskan. Tapi rambut tu, uban pada rambut kita si perlu dicabut ataupun si perlu dibuang. Makruh, hukumnya makruh mencabutnya. Tapi mun orang nak mencabutnya je silah berdosa. Dan harus juga tuan-tuan untuk mencelup uban ataupun menginaikan ubannya. Boleh. Boleh ataupun menginaikan keseluruhannya pun harus, kan? Walaupun rambutnya sudah uban, rambutnya hitam, tapi nak diinaikan, boleh. Inaikan warnanya kemerah-merahan. Tapi yang bolehnya memutihkan, menghitamkan balik, mudah putih, dihitamkan balik dalam mazhab kita maka tidak dibolehkan. Okey. Kemudian disebut dalam hadis lain tadi, menjinakkan anak-anak ketika kecil dengan ilmu sirah, membawa mereka bertemu dengan ulama, turut serta dalam majlis ilmu bersama ulama. Yang kan biasa kita menyebut lentur buluh daripada rebungnya. Maka daripada rebunglah kita melentur anak kita dengan membaca sirah Nabi. Biasakan untuk membaca sirah Nabi, kenal kepada Nabi kita. Sebab bila kita kenal Nabi kita, memang kita akan menjadikan Rasulullah sebagai role model. Mun ditanya siapa role model kita, tempat yang pertama, tempat wahid yang pertama adalah kita nyebut Nabi. Kalau guru-guru di sekolah pun nanya siapa role model kepada kita, memang kita ajar anak kita menyebut Rasulullah lah, qudwah hasanah, contoh terbaik untuk kita. Amat salah kalau kita madah orang lain dulu. Kan? Memang salah. Kalau kita madah ada manusia lain yang lebih baik daripada Rasulullah yang patut kita jadikan role model. Sebab itu kita perlu ajar anak-anak kita, termasuk kita sendiri, untuk menjadikan Rasulullah untuk tempat yang pertama, untuk dijadikan contoh teladan yang terbaik dalam hidup kita. Saya sebut tadi hukum tentang hukum tadi tuan-tuan, mencabut uban memang ada larangan Rasulullah untuk mencabut uban tadi, kan. La tantifus syaiba fa innahu nurul muslimi yaumal qiyamah. Janganlah kamu mencabut uban kamu, kerana ia sesungguhnya menjadi nur, cahaya bagi orang muslim pada hari kiamat. Sebab itu dalam hadis sahih Muslim, sahabat Nabi Anas bin Malik berkata, dimakruhkan ke atas orang lelaki mencabut ubannya, abuan putihnya, rambut putih yang ini uban di kepala dan janggutnya. Jumhur ulama mazhab Syafi'i dan Maliki, larangan hadis tersebut adalah makruh. Makruh kita mencabut uban. Tapi ada sebahagian ulama menyebutnya haram. Tapi dalam mazhab kita, jumhur ulama dalam mazhab Syafi'i menyebut makruh mencabut uban tersebut. Si perlu dicabutlah, biarnya, kan. Kadang uban untuk yang beri keinsafan kepada kita, yang beri sentiasa berjaga-jaga. Bila makin banyak uban tu, kan makin tua lah kita, maknanya semakin berumur lah kita, semakin dekat lah kita nak berhadapan dengan Allah, nak menghadapi sakaratul maut, kan. Makin kita berumur tu, makin takut kita nak mula maksiat. Mun ditangga orang, isi malu orang tua ya, maka dah beruban dah apa, si malu nak mula maksiat, kan. Contohnya lah orang madah. So nya uban tu kadangnya jadi benteng kepada kita untuk kita jadi orang tua yang betul-betul betul-betul nak boleh dijadikan contoh teladan kepada anak muda.
Sebab ada je orang tua macam nemiak kan, umur dah tua, umur dah lanjut tapi macam nemiak juga. Masa bermain dengan nemiak muda, main daun teruk dengan nemiak muda, contohlah kan, ada nya bergaul dengan nemiak muda tapi rambut dah beruban, tapi wataknya, perlakuannya seolah-olah orang muda, seolah-olah yang si sedar dengan keadaan dunianya yang semakin hampir kepada kematian. Sebab barangkali uban untuk salah satu faktor pada tubuh badan kita, fizikal kita yang boleh menjadi benteng untuk kita nak melakukan maksiat dan dosa, dan kita ingat kepada kematian kan. Mencelup atau mewarnakan rambut, insya-Allah dalam bab yang seterusnya akan ada tuan-tuan. Cuma kita nyebut bahawa mencelup ataupun mewarnakan rambut tadi dengan inai ataupun khatam, maka dibolehkan. Daun inai yang boleh serap dengan air, yang tak ada masalah dari sudut wuduk dan sebagainya tuan-tuan. Dan disebut dalam kitab tu juga tuan-tuan, cara untuk mengatasi masalah rambut beruban di usia muda. Sebab ada juga kan, muda-muda dah beruban, baru sekolah menengah dah ada timbul ubannya. Ya mengkali disebab ada beberapa faktor juga tuan-tuan, kadang-kadang stres, tekanan yang dialami oleh kadang-kadang remaja yang masa muda belia pada zaman moden tu, yang menyebabkan munculnya uban, banyaknya uban pada kepalanya, sama ada tekanan sekolah kah, tekanan di tempat belajarnya dan sebagainya, dibebani dengan masalah-masalah keluarga dan sebagainya. So ia kadang-kadang menimbulkan uban. Kadang ada kan nembiak-nembiak yang belajar di sekolah, kotannya nak lulus periksa dan sebagainya, mentelaah buku sehingga stres. Jadi stres hidupnya dengan sebabnya nak lulus, tekanan-tekanan tersebut yang menyebabkan timbulnya uban, penuaan sebelum tiba masanya kan. Penuaan sebelum tiba masanya. Maka remaja-remaja tersebut nya perlu lebih santai kan dalam bab belajar tu, nya bukan nya mesti study smart, mau ngatur masa dan sebagainya supaya kita dapat hidup dengan lebih tenang. Selain daripada belajar ya mesti bersukan juga dan sebagainya, untuk mencegah daripada stres, mencegah uban daripada timbul sebelum tiba masanya. Uban memang ada, tapi muda-muda gila beruban, belasan tahun dah banyak uban. Maknanya ada sesuatu lah, mungkin stres dan sebagainya kan. Keduanya tuan-tuan, jaga kulit kepala kan. Kulit kepala kita tu penting untuk dijaga supaya rambut kita dapat tumbuh dengan keadaan sempurna dan elok kan. Menggunakan shampoo sesuai, ataupun shampoo anti penuaan, ataupun 5 purut boleh juga kan. 5 purut digunakan untuk di pada rambut kepala kita, 5 purut. Kemudian makanan yang sihat, rawatan teratur, termasuk menggunakan minyak rambut yang sesuai kan. Minyak rambut pun kadang faktor yang menyebabkan keguguran rambut sebagainya kalau sesuai dengan kepala rambut kita kan. So minyak, orang tua dulu makan minyak lalak. Minyak apa tu Haji? Minyak zaitun. Minyak zaitun ataupun minyak lalak, minyak kelapa. Ataupun yang ada situ usapan campuran labu dan minyak kelapa. Dijadikan macam moist, jadi macam nak lah minyak kelapa, minyak nio, dicampur dengan labu, dipolah macam nak lah bancuhan. Jangan jadi bingkai labu. Lupa-lupa dengan kepala sambil dia makan juga. Labu, campuran labu dan minyak kelapa pada rambut sekurang-kurangnya 1 jam pada rambut, kemudian dibilas. InsyaAllah ya bagus untuk rawatan rambut. Selain daripada orang kan pergi salon dan sebagainya, mula rawatan rambut macam-macam ya. Boleh guna juga kaedah tu, coba labu dengan minyak kepala diadun bersama,
dan diingkah atas kepala. Dia di rawatan lah. InsyaAllah. Kemudian makanan lah sebenarnya juga kan. Makanan, faktor makanan. Kadang-kadang keguguran rambut kita tu disebabkan oleh makan. Benda-benda yang kita makan. Benda-benda yang kadang-kadang banyak gelak. Campuran-campuran dan sebagainya yang menyebabkan rambut kita jadi sihat dan mudah keguguran. Zat besi bagus. Bukan besi ya, zat besi. Zat besi membantu untuk memberikan warna rambut yang sihat dan subur kehitaman. Zat besi tu contohnya apa dalamnya? Sayur bayam, kan? Sayur bayam, buah lemon, lemon kan bagus untuk membantu yang mengandungi zat besi yang untuk membantu dalam kesuburan rambut dan sebagainya. Okey. Okey, saya ajak untuk malam pagi tu tuan-tuan. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaatnya. Kita bincang hal uban. Kita tahu berapa gig uban Nabi? 14 hingga 20 gig uban Nabi. Sebanyak. So, insya-Allah tuan-tuan jangan risau tentang uban kalau betul masanya. Betul masanya lah kita makin berumur memang ada uban. So, uban dia mudahan menjadi yang Nabi sebut tadi boleh menjadi cahaya kepada orang beriman. Jangan dianggap juga madah. Memang hadis Nabi tak madah uban tu adalah cahaya kepada orang beriman di akhirat kelak. Tapi mun saya dah amalan, si juga jadi cahaya. Aku banyak uban pala aku. Kelak jadi cahaya di akhirat kelak, tapi sembahyang si ada, amalan saya ada, ni nak jadi cahaya. Dengan syarat kita ada amalan kita, dengan solat kita jaga, insya-Allah makin banyak ubannya, kelaknya akan membantu menjadi cahaya kita di akhirat kelak, kan? Okey. Jadi itu saja tuan-tuan, mohon maaf atas segala keterlanjuran, kekurangan terkasar bahasa. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.